Kepekan kuala membeli bingka, burung merbah di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka. Assalamualaikum, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Service Learning Malaysia, University for Society, SULAM, Ceramah Sejarah Pembangunan Universiti Teknologi Mara. Saya Siti Anis Ashikin dan Nurul Jannah selaku moderator anda pada hari ini. Apa khabar semua? Sihat-sihat belaka? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat dia semua. Saya harap semua yang ada pada malam ini sudah makan. Tapi bagi yang belum, dipersilakan sambil-sambil itu. Jangan risau, tiada siapa yang akan marah. Yang penting, input yang disampaikan, kita dengar dan kita faham. Baiklah, sebelum kita meneruskan program kita pada hari ini, saya ingin menjemput saudara Muhammad Syakir Iman bin Muhammad Syuhaimi untuk mengiringi bacaan doa. Dipersilakan. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك السميع العليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك البر الجواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis ceramah sejarah pembangunan UiTM yang diadakan pada hari ini, ya Allah. Berkatilah ia dari awal hingga ke akhirnya. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat dari taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga program kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dirahmatinya insya-Allah. Sebelum saya menjemput ahli panel untuk memulakan langkah dan mengatur bicara, saya mohon agar para hadirin mengeluarkan pen dan nota supaya dapat dibuat catatan tentang perkongsian kita pada malam ini. Sukacita saya ingin memaklumkan tentang perjalanan slot ceramah sejarah pembangunan Universiti Teknologi Mara. Saya akan menjalankan slot ini dalam 3 bahagian. Bahagian pertama, pengenalan UiTM, visi, misi falsafah dan objektif. Bahagian kedua, Dewan Latihan Rida 1956 sehingga 1965, Maktab Mara 1965 sehingga 1967 dan Institut Teknologi Mara 1967 sehingga 1999. Manakala bahagian ketiga ialah Universiti Teknologi Mara 26 Ogos 1999 dan Universiti Teknologi Mara Akta 173. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis akan diteruskan dengan agenda utama kita pada malam ini. Dengan ini, saya menjemput Zulkashmira Mashrina binti Zulkifli untuk menyampaikan perkongsian mengenai pengenalan UiTM, visi, misi dan falsafah. Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator kita Anish Ashikin. Okey. Kita punya ceramah tajuk Sejarah Pembangunan UiTM. UiTM, Universiti Teknologi Mara, merupakan sebuah universiti awam di Malaysia yang berpusat di Shah Alam. Tahu kan kenapa dia berpusat di Shah Alam? Sebab UiTM yang pertama ditubuhkan di Shah Alam. Ia ditubuhkan pada tahun 1956 sebagai Dewan Latihan Rida. UiTM membuka pintu kepada lebih kurang 50 pelajar dengan fokus untuk membantu orang Melayu di luar bandar. Sejak itu, UiTM telah berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi yang terbesar di Malaysia dengan infrastruktur fizikal, organisasi kaki tangan sama ada akademik dan bukan akademik dan pendaftaran pelajar. Universiti ini terdiri daripada satu kampus utama, 13 kampus negeri berautonomi
dan 21 kampus satelit yang berkeseluruhan berjumlah 35 kampus. Dengan 17,488 staf akademik dan bukan akademik, UiTM telah pun menawarkan lebih kurang 515 program dari peringkat asas hingga peringkat pasca sarjana. UiTM merupakan rumah kepada seramai 170,514 pelajar sama ada tempatan, bumi putera dan pelajar antarabangsa yang terlibat secara sepenuh masa ataupun sambilan. Pengajaran di UiTM dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Okey. Visi utama UiTM ialah menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumi putera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahirnya graduan yang berdaya saing global dan beretika. Manakala misi UiTM pula ialah untuk mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumi putera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan. Manakala falsafah UiTM ialah untuk setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara. Okey, yang seterusnya ialah objektif UiTM. Yang pertama, memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah juga bersedia berkhidmat di peringkat global. Yang kedua ialah untuk menyediakan program pengajaran yang berkualiti dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan pelanggan di samping mendukung dasar pembangunan negara. Yang ketiga ialah menyediakan peluang maksimum kepada kaum bumi putera bagi mengikuti pendidikan bertaraf profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, perdagangan, seni dan kemasyarakatan. Yang keempat, mewujudkan program pembangunan kemanusiaan sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan masyarakat UiTM. Dan yang terakhir, menjadikan UiTM sebagai sebuah organisasi cemerlang yang dapat menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan sebagai pemangkin pembangunan masyarakat. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari atas perkongsian sebentar tadi. Semoga melalui perkongsian pada bahagian pertama tersebut dapat menambah sedikit pengetahuan para hadirin sekalian. Tanpa berulas lebih lama, majlis akan diteruskan dengan slot bahagian kedua yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Izzat Rizki bin Kafni Fizal untuk mengambil alih untuk sesi seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih. Nama saya Muhammad Izzat Rizki bin Kafni Fizal. Saya akan menyambung untuk slot yang kedua tentang ceramah sejarah pembangunan UiTM. UN nyata lebih segar diingati dengan penubuhannya sebagai Institut Teknologi Mara ITM pada tahun 1967. Institut ini merupakan sebuah hasil para pemimpin Malaysia yang penuh visi, terutamanya bekas Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak. Sepanjang era beliau sebagai bapa pembangunan, salah satu misi negara memberi fokus terhadap usaha untuk membangunkan taraf sosioekonomi kaum bumi putera di negara ini. Allahyarham Tun Abdul Razak juga telah meletakkan batu asas pembinaan kampus di atas tanah yang berukuran 300 ekar luasnya di Shah Alam pada tanggal 14 Oktober 1967. Ia merupakan visi Allahyarham Tun untuk menjadikan ITM sebagai katalis bagi menjana kesemua-semua yang ada dan melahirkan serta melipat gandakan jumlah graduan bumi putera yang terlatih dan berkelayakan bukan sahaja dalam bidang sains dan teknologi, malah
di dalam bidang-bidang yang lain. Walaupun kini memegang status universiti, ia adalah mustahil untuk melupakan setiap detik permulaan institusi ini. Langkah sejarah UiTM bertitik tolak pada tahun 1956 dengan tertubuhnya Dewan Latihan WIDA. Dewan Latihan WIDA pada tahun 1956 hingga 1965. Penubuhan Dewan Latihan WIDA ditubuhkan ekoran hasil lawatan ke Ceylon, kini yang dikenali sebagai Sri Lanka, untuk program pembangunan dalam 1951. Satu kertas kerja lawatan tersebut yang mengandungi tentang penubuhan dan objektifnya untuk membangunkan serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat luar bandar telah ditemukan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Industri Pembangunan dua pusat utama di bawah naungannya iaitu Taman Asuhan WIDA di Kuala Lumpur dan Dewan Latihan WIDA di Petaling Jaya. Dewan Latihan WIDA mula beroperasi pada bulan November 1956 dan telah dirasmikan oleh Menteri Perdagangan dan Industri pada 14 Oktober 1957. Beberapa kursus profesional yang telah ditawarkan oleh badan antarabangsa seperti London Chamber of Commerce, Australian Chartered Secretariat of Management telah ditawarkan di Dewan Latihan WIDA. Pada tahun 1964, Dewan Latihan WIDA telah melangsungkan majlis convocation-nya yang pertama dan telah menyaksikan seramai 50 orang graduan dianugerahkan sijil oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. Maktab Mara 1965 hingga 1967. Dewan Latihan WIDA telah ditukar nama kepada Maktab Mara pada bulan Jun 1965. Menurut Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak, pertukaran nama ini adalah bertujuan untuk memberi nafas yang baharu dan aspirasi kepada pusat latihan itu sendiri. Pertukaran ini juga menandakan yang institusi ini bukan lagi di bawah kuasa WIDA. Sebaliknya, menjadi sebuah unit terpenting bagi bahagian latihan Mara. Mara yang nama singkatannya adalah Majlis Amanah Rakyat telah mengambil alih institusi ini dan mengukuhkan lagi peranan dan tanggungjawab WIDA. Pada tahun 1966, apabila British Institute of Management memasukkan penawaran peperiksaan jarak jauh atau external exam, Kolej Mara mula menjalankan program diploma pengajian perniagaan yang tersendiri. Program tersebut telah mendapat periktirafan antarabangsa oleh Ealing Technical College of London yang turut menjadi pemeriksa luar. Sekian daripada saya untuk slot bahagian 2. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Izzat Kitshi bin Kaf Nifizar di atas perkongsian yang sangat berinput tadi. Banyak informasi yang dapat diraih. Seterusnya, saya mempersilakan Nur Izzatul Huda binti Zubid untuk menyampaikan perkongsian mengenai Universiti Teknologi Mara 26 Ogos 1999 dan Universiti Teknologi Mara Akta 173. Dipersilakan. Terima kasih kepada host. Saya akan menyambungkan bahagian saya, iaitu Instituti Teknologi Mara pada 1967 hingga 1999. Hasil dari kajian dan penyelidikan yang diusahakan oleh kerajaan dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1965 menyatakan bahawa negara menghadapi masalah kekurangan pekerja terlatih pada tahap profesional dan separa profesional di kalangan Bumi Putera. Bagi mengatasi masalah ini, 300 ekar tanah di Shah Alam telah diluluskan untuk menjadi tapak kampus Kolej Mara. Pada 14 Oktober 1967, batu asas bagi pembinaan kampus telah diletakkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dan dengan itu nama Maktab Mara secara rasminya ditukar kepada Institut Teknologi Mara. Pembangunan ITM dalam tempoh tahun-tahun tersebut dikatakan berkembang pesat ekoran perkembangan program pembelajarannya.
yang sejajar dengan peningkatan keperluan tenaga kerja pada masa itu. Pelbagai bidang kursus yang mendapat hasil kerjasama dengan Institut Antarabangsa dan ITM telah menawarkan program diploma lanjutan setaraf dengan program ijazah. Pembangunan ITM boleh dilihat dalam jangka masa 3 fasa yang merangkumi tempoh selama 32 tahun secara keseluruhannya. Fasa yang pertama iaitu 1967 hingga 1976 khusus kepada pendeklarasian ITM sebagai satu badan bebas yang memiliki kampus seluas 300 ekar di Shah Alam dan di bawah penjagaan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Fasa yang kedua iaitu pada 1976 hingga 1996 memperlihatkan ITM dengan kemampuannya di dalam bidang pengajian tinggi. Ia telah membawa kepada pelepasan Akta ITM 1976 yang menempatkan ITM di bawah Kementerian Pendidikan. Fasa yang ketiga iaitu 1996 hingga 1999 mengambil tempat berikutan dari keputusan pindaan Akta 1976 yang meletakkan ITM setaraf dengan universiti-universiti lain di dalam negara. ITM telah dimandatkan dengan kuasa penuh beroperasi sebagai sebuah universiti namun kekal dengan nama asal sehingga tahun 1999. Dan berikutan adalah penukaran yang telah dibuat. Pertama, Badan Pentadbiran ITM Lembaga Majlis telah ditukar kepada Ahli Lembaga Pengarah dengan pembibitan lebih ramai perwakilan dari sektor swasta. Kedua, Ahli Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk mengubal bagi pihak institut. Ketiga, Ahli Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk mengubal bagi pihak institut. Ketiga, Senat telah ditubuhkan. Keempat, ramai ketua pegawai ITM mengalami proses pertukaran lantikan seperti pengarah ditukar kepada rektor, ketua pegawai kepada provost, manakala ketua dan pensyarah senior ditukar kepada profesor dan profesor madya. Kelima, setiap jabatan diberi nama sebagai fakulti. Keenam, ITM diberi kuasa untuk menganugerahkan ijazah kedoktoran. Dan yang terakhir iaitu ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan kursus dan kampus cawangan di luar negara dengan kelulusan dari Kementerian Pendidikan. Seterusnya, Universiti Teknologi Mara UiTM pada 26 Ogos 1999 yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah mengumumkan pertukaran nama ITM kepada Universiti Teknologi Mara iaitu UiTM. Aspirasi UiTM adalah untuk menjadi sebuah pusat pengajian tinggi bertaraf dunia serta menjadi universiti terbaik. Justru itu, UiTM telah mendapat pengiktirafan ISO 9001-2000 pada 5 Ogos 2004 dan menjadi universiti pertama di dunia yang mendapat pensijilan keseluruhan yang meliputi pengurusan korporat, perkhidmatan sokongan, pengajaran dan pembelajaran. UiTM sentiasa menumpukan kepada keseimbangan akademik, inovasi, sosial, pengiktirafan antarabangsa, global dan teknologi baru yang menyumbang kepada pembangunan industri dan negara. Ini semua dibuktikan melalui pencapaian dan anugerah yang dimenangi sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Antaranya ialah menawan puncak Everest, ekspedisi Solo Antartika dan Kutub Utara, serta kejayaan memenangi pingat emas dalam pertandingan inovasi di Geneva sebagai juara dalam pertandingan kereta solar dan SIFE, serta terkini kejayaan ekspedisi Solo berbasikal menjelajah 7 benua. Dan seterusnya, Universiti Teknologi Mara Akta 173 telah digubal sempena penubuhan UiTM.
Akta ini dianggap penting kerana ia menyediakan garis panduan untuk penyelenggaraan dan kelancaran pentadbiran serta perkara-perkara lain. Akta ini juga bertindak sebagai perakuan peralihan institut dari sebuah institut kepada sebuah universiti berserta kuasa yang diberi untuk membolehkan ia berfungsi sebagai universiti lain, termasuklah penawaran kursus-kursus pengajian dan penganugerahan jazah pada semua peringkat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudari. Jadi selesai sudah perkongsian terakhir kita. Hadirin yang dihormati sekalian, saya percaya ada di antara kita yang tidak sabar untuk bertanya dan ingin memberikan pandangan atas slot yang ahli panel terajui sebentar tadi. Untuk itu, saya buka majlis untuk sesi soal jawab. Sebelum bertanya, nyatakan nama dan dari mana. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh teruskan. Nama saya Sharifah Aimi. Saya daripada Politeknik Sultan Azlaiha. Saya nak tanya sekejap. Sekejap ni. Apakah bentuk pengiktirafan yang diberikan kepada UiTM? Dengar tak dulu? Dengar. Boleh dengar suara saya tak? Boleh dengar suara saya tak? Boleh. Okey. Tadi saudari Sharifah Aimi tanya apakah bentuk pengiktirafan yang diberikan kepada UiTM kan? Ya. Okey. Jadi UiTM ni telah mendapat pengiktirafan ISO 9001/2000 pada 5 Ogos 2004 dan menjadi universiti pertama di dunia yang mendapat pensijilan keseluruhan yang meliputi pengurusan korporat, perkhidmatan sokongan, pengajaran dan pembelajaran. Yang tu je. Okay, baik. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi ke soalan? Soalan yang ditanyakan dekat chatbox ke Meet ni dari Nisa dari UiTM Kedah. Dia nak tanya siapakah tokoh yang mengumumkan pertukaran nama ITM kepada UiTM? Okey, jawapan dia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Semasa tu dia namanya masih lagi Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Sekarang dah Tun Dr. Mahathir. Orang yang sama. Okey, itu dia jawapan dia. Ada lagi ke soalan?
Mungkin dah tak ada yang bertanya, saya nak bertanya lah. Boleh ke? Boleh. Okey, saya nak tanya. Apakah anugerah yang dimenangi oleh UiTM di peringkat kebangsaan dan antarabangsa? Saya jawab lah. Okey. Tadi soalan dia apakah anugerah yang dimenangi oleh UiTM pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa? Betul tak? Ya, betul. Jawapan dia, anugerah yang dimenangi oleh UiTM pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa ni di mana Puncak Everest, Ekspedisi Solo Antartika dan Kutub Utara serta kejayaan yang memenangi pingat emas dalam pertandingan inovasi di Geneva, juara dalam pertandingan kereta solar dan SIFE, serta terkini kejayaan Ekspedisi Solo berbasikal menjelajah 7 benua. Yang itu saja. Alright, terima kasih. Mungkin ada lagi ke soalan daripada peserta luar ataupun kita sendiri yang sebagai pengajar program ni nak bertanya, boleh bertanya. Siapa-siapa boleh bertanya. Bolehkah saya bertanyakan soalan? Okey, kita beri laluan kepada Muhammad Izzat dulu untuk bertanya. Silakan. Adakah UiTM ini hanya dihuni oleh pelajar yang berbangsa Melayu dan juga Bumiputra? Adakah bangsa lain juga boleh menyertai melanjutkan pelajaran di UiTM ini selain daripada rakyat Bumiputra? Ahli panel kita ada yang nak menjawab? Tadi Izzat tanya, adakah UiTM ini apa? Boleh ulang lagi tak? Adakah bangsa yang bukan Bumiputra boleh melanjutkan pelajaran di UiTM? Jawapannya tak. Sebab kita tahu UiTM ni dia melindungi hak Bumiputra. Jadi maksudnya hanya pelajar Bumiputra sahaja yang boleh study dekat UiTM. Okey, dapat. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama-sama. Teruskan dengan Nuha Nabila. Assalamualaikum, saya Nuha dari UiTM Kedah. Di UiTM berapa banyak program yang ditawarkan di UiTM ini? Ahli panel kita ada yang nak menjawab? Okey, itu saya jawab. Berapa banyak cawangan UiTM yang ada kat Malaysia? Okey, universiti ni terdiri daripada satu kampus utama, 13 kampus negeri berautonomi dan 21 kampus satelit. Jadi semuanya berjumlah 35 kampus yang ada dekat Malaysia ni.
UiTM 35 kampus. Ya. Saya rasa mungkin itu saja soalan yang ditanya. Okey. Ada lagi satu soalan. Di manakah UiTM asal ditubuhkan? UiTM pertama ditubuhkan ialah di Shah Alam, di atas 300 ekar tanah di Shah Alam. Ada lagi ke soalan? Semua berpuas hati dengan jawapan tadi? Okey ke? Alright. Dengan berakhir sesi soal jawab itu tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri program pada malam ini, saya minta untuk semua buka kamera bagi sesi bergambar. Ada lagi ke yang nak buka? Peserta kita boleh buka kamera. Okey, AJK kita dah ready ya untuk ambil gambar? Okey, 1, 2, 3, ready? Satu lagi, freestyle. Okey. Hadirin hadirat sekalian, dengan sempurnanya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah sudah program ini. Saya mohon 1000 kemaafan andai terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.